Kajian mendapati bahawa orang Melayu ni dia suka undi ikut calon berbanding ikut parti. Golongan bukan Melayu pula dia suka undi ikut parti berbanding ikut calon. Jadi nak pilih yang mana? Ikut calon ke ikut parti? Kalau kita pilih calon, kesan jangka masa panjang, calon tu kadang-kadang dia akan bersikap pragmatis. Tapi antara risiko kalau kita pilih calon berbanding parti, calon dia akan ada perbezaan setiap daripada prestasinya. Calon tanpa parti ni, mereka ni tak ada grassroots, tak boleh nak perform sebab tak ada push factor yang di bawah untuk menyokong mereka. Mereka tak ada kumpulan-kumpulan sokongan yang boleh sokong mereka. Jadi macam mana mereka nak perform di parlimen nanti kalau mereka diundi? Risiko paling besar yang kita takut kalau kita pilih calon ni, apa dia? Korup, rasuah. Sebab dia tak ada parti. Siapa yang nak monitor dia? Kalau seorang je dia boleh buat kerja dan akhir je dia boleh buat rasuah. Itulah risiko yang paling besar kalau kita pilih calon tak ikut parti. Kalau kita undi ikut parti, kita akan dapat pastikan parti yang kita undi itu menang. Dan semua calon-calon yang kita undi itu dapat melaksanakan manifesto dan janji mereka. Dan inilah yang penting untuk menentukan dasar di parlimen. Apa yang rakyat mahukan dan apa kehendak-kehendak rakyat akan dibawa mengikut parti itu sendiri. Parti yang majoriti yang kita undi itu nanti akan menentukan dasar-dasar negara. Contohnya, pengundian usul di parlimen. Itu penting untuk parti buat keputusan sama ada terima atau tolak. Pelaksanaan dasar bagi mengembangkan Islam seperti contoh RUU Mahkamah Syariah. Itu penting untuk parti menerima ataupun menolak. Kemudian, mengekang dasar yang memudaratkan. Sebagai contoh, rektifikasi ISET. Itu pun penting sebab parti akan menentukan untuk menolak rektifikasi tersebut. Inilah kepentingan undi parti berbanding calon. Parti yang memiliki ramai calon yang menang atau majoriti akan bentuk kerajaan. Simple, dan itulah yang rakyat mahukan sepatutnya. Untuk bentuk kerajaan ni memerlukan sekurang-kurangnya 112 kerusi parlimen. Jadi, kita dapat lihat sebagai contoh ketika mana PRU yang ke-14. Tidak ada satu pun parti yang dapat membentuk simple majority 112 kerusi. Jadi, di sinilah kepentingan koalisi-koalisi parti untuk berbincang dan bersetuju membentuk kerajaan secara kolektif. Parti yang paling ramai ahli parlimen akan memiliki kekuatan secara kolektif. Inilah yang kita mahukan. Kabinet pula yang dibentuk oleh parti itu nanti akan menjadi lebih stabil bila gabungan-gabungan parti ini dibina secara kolektif. Dan inilah yang kita nak bila kita memiliki kerajaan yang stabil, maka di sinilah keperluan untuk undi parti berbanding calon. Korang setuju tak? Benda betul?